Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan siri ulang kaji UPKK, yang mana pada kali ini kita nak berbincang tentang satu tajuk sirah dalam bagi pelajaran sirah tahun 3, iaitu hijrah ke Habsyah. Okey, hijrah ke Habsyah. Yang mana hijrah ke Habsyah ini berlaku sebanyak 2 kali. Dan kita akan tengok berkaitan dengan peristiwa hijrah ke Habsyah kali pertama. Peristiwa hijrah ke Habsyah kali yang pertama. Yang mana sebelum kejadian hijrah ini, sebelum terjadinya hijrah ke Habsyah kali pertama ini, para sahabat disiksa oleh musyrikin Mekah dan Rasulullah telah memerintahkan agar mereka berhijrah ke Habsyah untuk mencari perlindungan. Kedudukan kaum muslimin ini semakin hari semakin terancam. Di peringkat awal, Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam dan diganggu. Mereka diganggu oleh golongan kafir Quraisy yang menentang ajaran Islam pada masa itu hampir setiap hari, dengan pelbagai kesusahan, terutamanya kepada golongan bawahan, kepada mereka-mereka yang seperti golongan hamba yang telah memeluk Islam. Mereka ini sangat kuat diganggu, seperti mana yang kita telah bincangkan di pelajaran yang lalu, iaitu contohnya seperti Bilal bin Rabah yang diikat, dijemur di tengah panas dan dihempak dengan batu yang besar, tetapi masih lagi teguh imannya, menegakkan agama Islam. Tapi bila ini berlanjutan, Rasulullah pun memerintahkan agar mereka berhijrah ke Habsyah. Seterusnya, semasa hijrah yang berlaku, hijrah yang pertama, hijrah ke Habsyah yang pertama ini berlaku pada tahun yang kelima kerasulan, diketuai oleh Uthman bin Affan dan isterinya Ruqayyah. Rombongan ini seramai 15 orang dan berada di Habsyah selama 3 bulan. Hijrah pertama ini terjadi pada bulan Rejab pada tahun yang kelima kerasulan. Golongan yang berhijrah terdiri daripada 15 orang, ada yang kata, ada kitab sirah yang kata 12 orang, 17 orang. Yang pendapat yang kata 15 orang ni terdiri daripada 10 lelaki dan 5 perempuan. Pendapat yang cakap 17 orang itu terdiri daripada 12 orang lelaki dan 5 perempuan. Dan pada masa mereka nak keluar pergi ke Habsyah ni, mereka dikejar oleh kaum Quraisy, tetapi berjaya meloloskan diri dan tiba di Habsyah dengan selamat. Seterusnya kita tengok. Sebab-sebab hijrah ini adalah untuk menyelamatkan diri dan agama. Menyelamatkan diri dan agama mereka daripada ditindas dan disiksa. Seterusnya kita tengok apa layanan Raja Habsyah. Raja Habsyah pada masa itu adalah seorang yang beragama Kristian tapi tidak menentang Islam dan memberi layanan yang baik kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tiba ke Habsyah. Dan seterusnya kita tengok kepada hijrah ke Habsyah kali kedua. Peristiwa hijrah ke Habsyah kali kedua.
peristiwa yang berlaku sebelum hijrah, penentangan yang semakin kuat oleh golongan musyrikin Quraisy terhadap mereka-mereka yang telah memeluk agama Islam, khususnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipulaukan. Keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muttalib dipulaukan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar berhijrah ke Habsyah sekali lagi untuk mencari perlindungan. Okey, semasa hijrah berlaku pada tahun ke-7 kerasulan, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, rombongan seramai 37 orang lelaki dan 11 wanita. Okay, seterusnya, sebab-sebab hijrah, penyiksaan terhadap orang Islam semakin hebat. Inilah sebabnya kenapa kaum muslimin pergi berhijrah sekali lagi ke Habsyah. Okay. Disebabkan oleh penyiksaan terhadap orang Islam semakin ramai. Keluarga Rasulullah telah dikepung dan dipulaukan. Okey. Kemudian, layanan Raja Habsyah. Sekali lagi Raja Habsyah memberi layanan yang baik kepada umat Islam. Walaupun di peristiwa hijrah ke Habsyah kali kedua ni, ada wakil daripada golongan Quraisy yang pergi berjumpa dengan Raja Habsyah ni, dia orang minta. Dia kata mereka ini sebenarnya adalah penganut agama datuk nenek moyang kami. Tiba-tiba Muhammad datang dan ajak dia orang untuk pergi ke agama yang baru dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. So, wakil daripada musyrikin Quraisy itu diminta dengan Raja Habsyah. Dia kata, kami nak minta raja kan, kami nak minta tuanku untuk lepaskan diorang ni untuk kami bawa semula ke pangkal jalan. Dia kata macam tu kan, ke pangkal jalan dan bawa balik ke Mekah. Tetapi Raja Habsyah ni dia tak layan apa yang kafir Quraisy ni minta, dan tetap mempertahankan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dibawa pulang ke Mekah. Sebab Raja Habsyah tahu kalau mereka dibawa pulang ke Mekah, sudah pastinya penyiksaan yang lebih teruk akan dilakukan ataupun akan terjadi kepada orang-orang Islam. Okey. Dan dalam pendapat yang lain ada juga yang kata bilangan bagi rombongan ke Habsyah kali kedua ni terdiri daripada 83 lelaki dan 18 kaum wanita. Tak apalah, cuma dalam buku kita ni dia kata 37 orang lelaki dan 11 wanita. Okey. Itu antara perkara-perkara yang terjadi semasa hijrah ke Habsyah. Dan semoga video ini dapat memberi pengajaran dan iktibar betapa hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah dan para sahabat menegakkan agama Islam di peringkat awal. Agama Islam itu nak berkembang. Kalaulah mereka ini tidak sabar dan tidak menahan ujian dan tentangan yang dihadapi oleh mereka, pastinya Islam itu tidak mungkin sampai kepada kita pada hari ini. Dan kita sangat-sangat berterima kasih kepada Rasulullah dan para sahabat yang sangat cekal hati mereka dalam menentang musuh. Dan kalaulah Rasulullah dan para sahabat sendiri pun ada orang kata ada cabaran dalam dakwah mereka, apatah lagi kita pada zaman sekarang ini. Okey, dan apapun, semoga pelajaran ini dapat memberi manfaat dan iktibar kepada kita semua. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya mohon maaf atas jika ada salah dan silap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.